Okey, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Ah, Kejap. Dengar ke tak? Hello, testing. Okey, baik. Ah, Okey, terima kasih kepada semua yang hadir. InsyaAllah malam ni kita akan adakan kuliah awal kita yang selalu kita lakukan setiap minggu. Tapi ni bulan Ramadan tu kita banyak buat tahlil dan kita buat banyak apa? Pasal malam tu tarawih kan. So kurang sikit kuliah awal tapi kita dah sambung balik untuk bulan ni. InsyaAllah kita harap mudah-mudahan diberi kemudahan kepada semua yang hadirlah pada malam ini untuk dengar kuliah awal kita apa untuk pertama kali pada bulan Syawal insya-Allah. Okey, so untuk kuliah awal kita uh, pada malam ni tajuk dia adalah syariat hidup berkomuniti. So kenapa syariat hidup berkomuniti ni? Pasal kita pun dah start buat mana community. So mana community ni merangkumi semua yang ada di dalam mana lah. Pasal sebelum ni kita buat Wakaf Quran Malaysia dan sekarang ni kita ada buat korban dan banyak lagi. So kita sebagai satu community Manar, kita boleh duduk di dalam mana community ni, kita boleh share ilmu-ilmu yang kita dapat dan kuliah awal akan datang pun semua akan dilakukan di mana community insyaAllah. Okay, so tanpa melengahkan masa, Aki nak kenalkan dululah kita punya speaker kita pada hari ni. Ya, speaker kita pada malam ni adalah Da'i Syafiqah. So Da'i Syafiqah adalah seorang graduan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam bidang undang-undang dan syariah. Dan beliau juga merupakan finalis Da'i Pendakwah Nusantara musim kelima TV3. So kalau siapa yang tengok TV1 dulu ada pernah tengok rancangan Agama Anda Muskil, boleh nampak lah Ustazah Da'i Syafiqah lah. Saya akan panggil Ustazah lah, Ustazah Syafiqah. Okay, so tak nak melengahkan masa, kita ada masa sejam je. Hakim nak teruskan kepada Ustazah lah. Okay, alright, baik. Assalamualaikum Ustazah. Boleh kita dah. Okay, dengar tak suara saya? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar, Hakim? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Okay. kita nak teruskan ke? Macam mana? Teruskan Ustazah. Pasal Dah saya pas kat Ustazah terus. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada cik moderator kita yang cegak bergaya pada malam ini dan sepanjang bulan Syawal lah insya-Allah kan sentiasa bersemangat untuk masih lagi berkhidmat untuk agama dalam Manar community ya. Ya. Okay, baik. Kita teruskan. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertamanya. Kerana apa? Kerana Allah masih lagi berikan untuk kita nikmat kehidupan, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Masih lagi dapat lihat pasangan, masih lagi dapat lihat orang lain, masih lagi dapat mendengar, masih lagi dapat berbicara. Itu pun nikmat-nikmat yang besar untuk diri kita hargai dan syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terusnya sama-sama kita panjatkan salam serta selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan usaha kita mengamalkan sunnah baginda, berselawat kepada baginda. Tanya diri, dan selawat belum hari ni? Kalau boleh berselawat, kita selawatlah. Okay? Jadi insya-Allah dengan usaha kita mengamalkan sunnah baginda, kita dipermudahkan urusan kita di dunia bahkan juga di akhirat kelak insya-Allah. Jadi alhamdulillah. Untuk malam ini rasanya subhanallah hebat ya. Syariat yang orang kata besar lah. Orang kata tadi kita faham kenapa ni ada syariat untuk orang-orang yang kita community. Sebab kita ni apa? Ini adalah sebagai satu perubahan. Kita sebagai salah satu umat dari umat Islam yang dianggap sebagai salah umat. Kerana apa? Kerana usia dengan usia itu ibarat dunia, ibarat
yang pertama kali sebelum saya masuk tajuk kepada hari ini, jom saya kongsikan satu hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisufi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha menuntut ilmu, yang cari majlis-majlis ilmu, yang cari jalan-jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dirinya untuk mencari ataupun menjumpai untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Okay, kalau kita lihat hadis tersebut Nabi kata apa? Kami tanya bahkan makhluk-makhluk di sekeliling kita pun di dunia akan mendoakan diri kita yang nak menuntut ilmu, yang nak mencari ilmu, dan malaikat juga menyebabkan sayapnya mendoakan. Jadi subhanallah, sepanjang baca ilmu pada malam ini, kuliah pada malam ini, teruskanlah berdoa apa yang nak dihajatkan, apa yang nak didoakan, doa kepada Allah, dan mudah-mudahan doa tersebut makbul, dan insya-Allah kita jangan lupa satu perkara, sharekan live pada malam ini untuk sama-sama kongsikan lagi manfaat yang bakal dikongsikan pada malam ini, insya-Allah. Okey Hakim, saya teruskan Hakim. Okey, baik. Okey, baik. Subhanallah, kalau kita lihat tuan-tuan puan rahmat Allah sekalian, kita ni tuan-tuan puan, kalau orang tanya syariat hidup berkomuniti, nak tanya tuan-tuan puan, nak tanya semua yang berada, yang sedang mendengar, sahabat-sahabat saya, kita bila dengar tajuk, kita faham tak apa maksud tajuk tu? Kita faham kan? Kita faham, syariat, apa yang Allah telah tetapkan, apa yang Allah telah turunkan, apa yang Allah telah perintahkan, hukum hakamnya. Hidup berkomuniti, kita memang hidup, tapi kita hidup bukan keseorangan, bahkan kita hidup dalam bangsa-bangsa, bahkan dalam agama yang berbeza, yang kalau kita lihat agama-agama lain selain daripada agama Islam, bahkan juga berbagai kaum yang mana Allah ciptakan di atas bumi ini. Allah cakap dalam Al-Quran, Allah ciptakan pelbagai jenis antara kamu. Untuk apa? Untuk kamu bita'arufu, untuk berkenalan, untuk berta'aruf, untuk belajar ilmu komunikasi, ilmu bermacam-macam ilmu. Untuk apa? Untuk manusia, untuk satu sama lain. Untuk hidup dengan apa? Untuk hidup dengan sejahtera. Baik, kita lihat syariat. Subhanallah, kalau kita lihat syariat itu adalah satu jalan. Kalau kita belajar bahasa Arab kan, syariat itu adalah jalan. Yang mana kalau kita lihat syariat itu juga panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ada yang kita belajar maqasid syariah. Kita buat kita pentingkan 5 perkara. Nafs, mal, Allahumma samad, nasab. Kita pentingkan 5 perkara ini adalah untuk apa? Untuk mencapai maqasid syariah. Kita nak pentingkan ad-din dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat al-aqlu pun tambahan lagi 5 perkara tersebut, kita lihat maqasid syariah. Okay? Dan pentingnya syariat ini, kenapa kita kena belajar panduan-panduan ini, kenapa kita kena ikut yang Allah telah berikan untuk kita Al-Quran dan juga hadis. Nabi kata apa? Innama liutamima makarimat, innama bu'istu liutam Allah. Nabi kata apa? Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kan Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kalau kamu ikut perkara ni, maka tak akan sesatlah kamu. Apa dia? Al-Quran wal hadis. Al-Quran was sunnah. Al-Quran was sunnah. Jadi subhanallah, kita lihat kat situ, Al-Quran dah ada, Allah turunkan wahyu kepada Nabi. Nabi pun dah tunjuk akhlaknya, dah tunjuk berbagai cara daripada hadis-hadisnya, dan sahabat-sahabat pun telah menyampaikan kepada kita kan, mutawatir dan sebagainya. Kita lihat, belajar daripada hadis, belajar daripada ulama-ulama fuqaha semuanya, yang orang-orang yang faqih ini, ulama-ulama semuanya, kita tahu dah, mereka yang belajar, mereka belajar hukum hakam ni. Kita tak apa ni, kita tahu las-las, okey, ni panduan dia, yang ni panduan dia, nak hidup macam ni panduan dia, nak Allah SWT, nak hidup bahagia ni panduan dia. Ataupun contohnya hukum hakam tentang warna rambut ni hukum hakamnya. Semua dah didetailkan disusunkan oleh para ulama. Subhanallah, hebat. Maksudnya apa? Mereka telah menyusunkan dan memudahkan kita belajar dan kita buat. Kita tak tahu satu perkara, tanya orang ahlinya. Contohnya, ahli siapa? Contoh, kalau kita nak tanya tentang warna rambut, tanyalah para asatizah yang tahu. Jadi kita tanya mereka yang ahli bidangnya. Okey, jadi maksudnya apa? Syariat itu Allah telah turunkan untuk kita semua, bukan untuk menyukarkan lagi kehidupan, tetapi untuk menyenangkan lagi kehidupan kita, dan untuk semata-mata menjaga 5 perkara yang asas tadi.
Apa 5 perkara tadi? Al-aqlu, al-mal, an-nasab, Allahumma salli ad-din wal an-nafs. Maksudnya nyawa, agama, akal, nasab dan juga mal, harta. Kan? Kalau kita ikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka akan terjagalah akal kita, tak ada minum arak. Jadi kita akan terjaga akal kita, belajar menuntut ilmu akan terjaga akal kita. An-nafs, jangan bunuh diri. Kalau bunuh diri nanti ada akibat-akibatnya nanti. Dalam hadis Nabi kata kan akan berulang-ulang kali buat perbuatan yang sama. Jadi an-nafs kan, jaga diri. Sedaya upaya jaga diri, jaga kebersihan kan. Kalau contoh sakit, pergi cari ubat, makan ubat. Kalau contoh rasa macam tak sihat, pergi buat senaman, sihatkan diri. Sebab apa? Kita jaga apa yang telah Allah amanahkan untuk diri kita. Betul tak? Betul tak Hakim? Betul. Kan, contohnya, okeylah saya tunjuklah. Kalau Hakim sendiri kan, Hakim rabun kan. Contoh sekarang lah, kita bukan cakap tapi Hakim rabun kan. Ya. Hakim cari jalan apa? Pakai spek. Pakai spek. Untuk apa? Untuk mudahkan urusan Hakim dalam kehidupan seharian. Tidaklah tercari-cari dan sebagainya. Maksudnya kita perkara-perkara tersebut Allah telah syariatkan, Allah telah tunjukkan sebenarnya, dan syariat dalam Al-Quran, hadis tersebut adalah merupakan satu perkara yang sebenarnya nak memudahkan kita. At-taisir, nak memudahkan kita. Dan inna ma'al usri yusra. Nah, Allah bagi satu perkara tu bukan untuk menyusahkan, bahkan untuk memudahkan. Okey, baik. Tadi an-nafsu, al-aqlu, al-mal, harta. Kan kita ni manusia sebagai seorang Muslim lagi-laginya, kalau kita nak berjaya, memang orang kata kan, jom banyak bersedekah, jom banyak berwakaf, jom banyak. Tapi ada tak yang kata, jom jadi orang kaya, jom jadi orang berjaya, jom jadi orang kaya. Kita nak galakkan kita sebagai seorang Muslim, kan lagi-lagi orang-orang muda ni hebat-hebat ni, Masya Allah. Jadi galakkan mereka untuk buat satu perkara, buat yang terbaik, do our best. Dan insya-Allah mudah-mudahan rezeki Allah itu luas dan kita sedaya upaya untuk cuba cari ekonomi ataupun sumber kewangan yang halal untuk meningkatkan diri kita menjadi seorang Muslim yang kaya, jutawan, tetapi seorang yang juga pemurah. Nampak tak kat situ? Maksudnya apa? Itulah panduan Allah telah berikan. Allah kata, tengok Allah, kalau kita lihat kisah-kisah para sahabat, Masya Allah, mereka bukannya duduk senang lenang, tak, berniaga, cari jalan tu. Untuk apa? Untuk harta. Kan, untuk harta. Sebab semua perkara-perkara tersebut, Allah tak kata, janganlah kamu jadi kaya, janganlah kamu cari harta macam ni. Allah kata, boleh cari harta, tapi jangan sampai melalaikan diri kamu daripada perkara yang wajib. Contohnya apa? Contohnya solat, contohnya buat baik dengan mak ayah, contohnya bayar zakat. Kan? Kita ni kaya-kaya tak bayar zakat. Tu yang tak boleh tu. Jadi kita kenalah jaga al-aqlu, al-mal dan juga an-nafsu tadi seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. An-nasab, okey? Kalau kita lihat an-nasab, an-nasab tu apa? Keturunan. Keturunan daripada ibu ayah, keturunan daripada contoh nanti kalau dah berkahwin, keturunan kita. Jadi kita kena jaga. That's why pentingnya Allah ajar la taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. That's why dalam hidup berkomuniti kait tadi Allah kata walaupun banyak bangsa untuk kamu, banyak jenis manusia di antara kamu untuk lita'arafu, untuk berkenalan, tapi Allah kata juga la taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati pintu-pintu yang ke arah zina. Sebab apa? Nak menjaga keturunan yang bakal dilahirkan untuk generasi-generasi yang akan datang. Subhanallah, hebat. Maksudnya subhanallah, hebatlah. Maksudnya Al-Quran ini, hadis, semuanya sangat-sangat bermanfaat untuk diri kita. Untuk diri kita berjaya dunia dan akhirat. Sama ada kita ni dah tahu. Oh, solat. Okey, kita tanya Hakim. Ya. Solat berjemaah berapa pahala gandaan? 27. 27. Okay. Tahu kan 27? Gandaan pahala 27. Okey, kita tahu ilmu tersebut. Tetapi adakah kita rasa macam bersemangat nak buat? Kadang-kadang solat juga seorang kan. Kadang-kadang tak ada rasa macam solat Jumaat 27. Kan kita tak nampak di hadapan mata kita. Kita tahu ilmu tersebut tetapi kita tak buat. Kita tahu hadis kata apa?
tidak, maksudnya tidak beriman seorang tu, maksudnya ukuran iman itu dilihat kepada hubungan kita dengan manusia lain. Kan contohnya Allahumma salli selagi mana kamu tidak mencintai sahabat kamu, kamu tidak dikira beriman selagi mana kamu tidak mencintai sahabat kamu seperti mana kamu mencintai diri kamu sendiri. Jadi kita nampak kat situ pentingnya sebenarnya ukuran iman bukan setakat kita belajar ilmu agama, tak, tapi ukuran iman tu juga tengok berdasarkan akhlak kita, bagaimana kita berakhlak dengan orang lain, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan manusia lain. Subhanallah, hebat. Okey, tadi al-aqlu, an-nafs, al-mal, an-nasab. Satu lagi apa? Harta. Harta. Harta dah sebut dah. Itu semua. Al-mal, an-nafs, ad-din, agama. Agama. Agama lah perkara yang perlu sangat-sangat dititik beratkan dalam hidup kita. Lagi-lagi contohnya ibu-ibu ke ayah-ayah, kalau ada anak-anak, didiklah mereka daripada awal permulaan hidup mereka, didiklah berdasarkan syariat Allah. Macam mana? Lahir-lahir bayi buat apa Hakim? Kalau lahir-lahir baby? Azan. Itu pun antara cara hidup dalam syariat. Kalau contoh kita tengok Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang lah kan kita tengok macam mana keadaan mereka yang macam mana nak kata dah lahir bayi tu, dah azan dah, tapi kadang-kadang tengok tak ada budaya-budaya yang diserap masuk ke dalam masyarakat kita, macam mana buat baby shower kan, baby tu macam kan ditangkap gambar dan sebagainya. Contoh lagi apa lagi, kita kumpul ramai-ramai before nak kahwin kan, apa malam berinai ataupun orang kata apa malam bujang, berkumpul dulu sebelum nak berkahwin. Yang tu mungkin ada budaya-budaya yang diserap masuk ke dalam masyarakat kita. Sedangkan lebih baik, subhanallah, lebih baik tuan-tuan perempuan kalaulah kita boleh ikut agama Islam, apa yang Allah telah cantik di panduannya, kita baca doa selamat, kita baca buat solat hajat untuk mudahkan urusan perkahwinan, kan? Cantik tak? Maksudnya taklah salah nak kata nak buat tu, boleh, tak ada masalah kan. Kita semua sekarang macam cantiknya, tak ada masalah pun. Nak berkumpul ramai-ramai kan, tak ada masalah. Tapi kena juga selitkan yang utama perkara yang berdasarkan agama Islam. Contohnya doa selamat, solat hajat dan sebagainya. Baik, itu dia 5 perkara maqasid syariah yang mana Allah telah turunkan Al-Quran, Allah telah turunkan sunnah ini untuk kita ikuti untuk capai tujuan ataupun tujuan kehidupan kita ini, yang mana sebenarnya Allah nak memudahkan hidup kita menjadi seorang hamba dan seorang khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, okey, itu tentang syariat. Syariat hidup berkomuniti. Nak tanya ni, jiran-jiran sebelah kita Muslim ke tak Muslim? Islam ke tak Islam? Hakim Islam. Jiran Islam lah. Alhamdulillah. Mungkin kalau kita kan, kita subhanallah dekat Malaysia ni masyarakat majmuk kan. Dekat luar sana masya-Allah lagi lah macam-macam. Tapi dekat Malaysia indahnya Allah ciptakan berbagai bangsa ini, berbagai orang kata apa, orang yang agama lain ni pun antara salah satu cabaran untuk diri kita sebagai seorang Islam. Sebab apa? Kita kena ada konsep dakwah dalam diri kita. Dakwah macam mana? Orang tanya, macam mana dakwah ni Ustazah? Saya ni tak pandai bercakap. Apa yang paling penting adalah yang pertama sekali akhlak. Kan? Kita buat contoh yang baik, tunjukkan contoh yang baik. Mudah-mudahan Masya Allah ada banyak cara tunjuk contoh yang baik. Dan tengok lepas ni saya kait macam mana hidup berkomuniti itu boleh menarik minat orang-orang yang beragama lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Okey, subhanallah. Okey, syariat hidup berkomuniti. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nampak Allah memang dah ciptakan kita pelbagai bangsa, pelbagai kaum untuk kita lita'arafu, untuk berkenalan. Untuk berkenalan tu maksudnya bukan berkenalan macam itulah, maksudnya bertoleransi, saling faham memahami, kita belajar daripada orang ni belajar daripada kita. Kan kita pergi universiti luar negara, yang mengajar kita bukannya orang Islam, tapi yang mengajar kita ada daripada orang-orang yang beragama lain. Bahkan di bumi Malaysia sendiri ada lecturer-lecturer daripada agama lain. Itu pun antara satu perkara yang sebenarnya
baguslah ada macam tu. Sebab apa? Sebab kalau kita duduk dalam kelompok kita saja, nak tanya. Kalau kita dalam kelompok kita saja, kita akan rasa senang lenang. Kita akan rasa, oh, aku tak ada tanggungjawab ni. Aku tak ada perangan ni. Jadi bila kita ada pelbagai bangsa, pelbagai agama ni, kita akan ada rasa apa tau? Ada tanggungjawab kita sebagai seorang khalifah. Ada tanggungjawab kita sebagai seorang khalifah untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kan macam-macam cara yang Allah dalam Al-Quran kan nak berdakwah kepada orang ramai ni bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Macam-macam cara. Sama ada kita nak buat ataupun tidak. Okey? Baik. Jadi subhanallah. Okey. Yang paling penting kita kena ingat syariat Al-Quran As-Sunnah ini capainya untuk apa? Untuk maslahah, untuk kesenangan kehidupan masyarakat. Baik, hidup berkomuniti. Kenapa penting sangat jemaah? Okey, kita nampak tak permulaan sirah Nabi? Okey, siapakah sahabat-sahabat Nabi pada orang kata apa yang kita kenal? Hakim mungkin boleh bagi 2-3 nama sahabat-sahabat Nabi? Sayyidina Umar, Uthman, Ali. Masya Allah kan? Ramai kan? Ramai kan? Dan kita lihat daripada sirah-sirah Nabi pada permulaan dakwah Nabi secara bersembunyi. Masya Allah. Nabi buat apa? Nabi satu-satu. Tarik satu-satu. Lepas seorang. Lepas seorang. Akhirnya dia apa? Akhirnya jadi jemaah. Kan? Ada yang kaya, tolong yang miskin. Ada yang pandai berniaga, tolong untuk ekonomi Islam. Ada yang pandai berperang, tolong Nabi. Kan? Ada yang pandai macam-macam. Sebab apa? Setiap individu ni ada kelebihannya masing-masing. Ada kelebihannya masing-masing. Kita lihat sirah Nabi Abdul Rahman bin Auf, Umar Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, hebat. Sayyidina Uthman, Masya Allah, sangat-sangat hebat. Macam tu jugalah ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat, adik-adik. Semula kan yang sedang mendengar, sahabat-sahabat saya, kena lihat betapa siapa yang hidup dalam jemaah ada keberkatannya. Siapa yang suka, orang kata apa, mencari jemaah, ada keberkatan, ada kebaikan. Sebab apa? Dalam jemaah itulah mereka ini ada kelebihannya masing-masing, boleh support each other, boleh tolong each other. Macam Hakim bahagian ni, sahabat Hakim bahagian ni. Kan akhirnya dia apa? Akhirnya jadi satu organisasi yang hebat. Macam tu juga dalam kita sebagai contoh keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada adik-adik, ada kakak. That's why bila ibu ayah ikut panduan yang telah ditetapkan oleh Allah, baca Al-Quran, didik anak dengan agama, akhirnya apa? Akhirnya kakak faham tanggungjawab dia. Adik faham seorang lagi tanggungjawab dia. Alung faham, Angah faham, semua faham tanggungjawab dan akhirnya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam melakukan kebaikan dan juga nak capai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Penat kan bercakap ni? Kata sebenarnya tuan-tuan puan, pentingnya untuk mencari jemaah. Contoh sekarang ni Manar Community, join lah apa program mereka buat, join lah kerana penting sangat-sangat untuk kita sentiasa berada dalam jemaah ni apa? Supaya ada yang memperingatkan diri kita. Okey? Saya nak kait bagaimana kehidupan masyarakat kita. Contoh dalam ada satu hadis Nabi kata apa? Tidak berimanlah orang tu. Nabi kata ulang 3 kali. Tidak beriman. Sebab apa? Nabi kata siapa yang tidak beriman ni? Mereka yang menyakiti jirannya. Mereka yang dengan orang kata apa? Tindak tanduknya, bicaranya menyakiti jirannya. Jadi kita nampak kat situ apa dia? Nampak jiran sebab kisah ni, makcik ni dia suka berpuasa. Dia suka bangun malam. Tapi dia menyakiti jirannya. Yang mana Nabi kata dia merupakan orang yang tidak beriman. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Akhlak kita kan ada 2, hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Kita jaga hubungan kita dengan Allah. Tapi kena ingat, hubungan kita juga kena jaga dengan manusia.
Kan sebab apa? Allah kata buat baik, buatlah baik dengan manusia. Allah kata jaga perkataan. Kalau tak tahu nak cakap apa, diam. Lebih baik diam. Ni ada yang mulutnya menyakiti orang lain. Ni ada nak mengumpat orang lain. Ni ada nak membawa musuh orang lain. Kan na'udzubillah min zalik. Maksudnya apa? Allah kata hablum minallah, jagalah ibadat kita, wajiban kita semua, dan jagalah juga hubungan kita dengan sesama manusia. Baik. Kita nampak jiran ni tuan-tuan puan, okey, berkait dengan jiran, berkomuniti. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Yang ni saya cerita pasal jiran dulu lah. Jiran ni ada tiga kategori lah. Yang pertama, contohnya saya rumah nombor 1, ada jiran nombor 2, ada nombor 3, macam-macam lah kan. Okay, ada 3 kategori jiran. Yang pertama, jiran yang ada 3 hak. Apa dia? Hak sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, hak sebagai seorang saudara kita, saudara yang ada hubungan pertalian darah, dan yang ketiga, hak sebagai seorang jiran. Maksudnya ni adalah jiran yang pertama, kategori pertama, dan 3 hak. Muslim, saudara dan juga jiran. Yang kedua, kategori yang kedua adalah mereka yang jiran dan juga seorang Muslim. Maksudnya dia ada hak sebagai seorang Muslim dan juga dia ada hak sebagai seorang jiran. Dan kategori ketiga sebagai jiran apa dia? Jiran yang sebagai seorang jiran je. Dia bukan Muslim, dia bukan saudara. Baik, jadi ketiga-tiga ni ada hak-haknya masing-masing yang kita sebagai seorang Muslim, kalau nak hidup komuniti yang bersejahtera, kenalah jaga ya. Macam mana contoh? Okey, kita ni kadang-kadang, Alhamdulillah dah hidup dalam keluarga, best semua kan, dalam tempat rumah-rumah kita dekat area situ, semua orang tahu, ni rumah Hakim ni, ni rumah Asiah ni, ni semua baik-baik ni orangnya. Tapi dah tahu dah baik, tapi ya Allah, nak jumpa setahun 2 tahun pun tak pernah jumpa pun dengan ahli keluarga ni. Maksudnya raya pun tak nampak muka diorang ni. Sebab apa? Sebab dia tak keluar daripada rumah, dia tak berbual dengan jiran-jiran lain, dia tak berbual dengan masyarakat di sekeliling. Saya tak kata keluar-keluar nak berbual-bual, tak. Keluar-keluar berbual dengan orang ni, tak. Saya tak kata macam tu. Tapi kita kena juga ada sikap apa? Sikap untuk ambil tahu khabar orang lain. Apa khabar pakcik, makcik, kan kita kena juga ada ambil tahu. Sebab apa? Sebab kita ni kalau contoh duduk diam-diam sorang-sorang semua tu, tiba-tiba akhirnya Allahu Samad. Akhirnya kita kata, tak apalah, aku hidup aku sendiri, dia hidup dia sendiri. Sebenarnya tuan-tuan puan, ingat tak nanti waktu hujung hayat kita akan meninggalkan. Waktu ni siapa juga yang akan tolong kita? Orang jiran, masyarakat di sekeliling kita yang akan tolong kita. Jadi apa salahnya jadilah seorang Muslim yang walaupun tak banyak bercakap, tapi adalah tindak tanduknya. Walaupun tak boleh nak berkumpul dengan masyarakat, tapi ada sumbangannya kepada masyarakat di sekeliling. Tak adalah dia diam sorang-sorang je, kebahagiaan dia saja dia fikir. Sedangkan orang lain mungkin ada yang perlukan bantuan, mungkin yang ada perlukan orang kata persumbangan. That's why kita kena juga ambil cakna tentang apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Jangan apa dia? Jangan ada sikap selfish ataupun pentingkan diri. Alright? Okay. Itu maksudnya take note. Pertama, jangan ada selfish ataupun pentingkan diri. Sampai apa tau? Sampai orang kata apa? Allahumma samad. Jiran-jiran nak datang beraya pun, Assalamualaikum, nak raya ni. Ya Allah, tak susah betul nak buka pintu. Kan? Cakap, Along, pergilah Along. Adik, pergilah adik. Kan? Last mak je yang buka. Yang ni pun antara sikap yang tak boleh. Sebab apa? Nanti kalau mak ayah buat macam ni, anak-anak pun ikut. Kena diam je, tak boleh bergaul sangat pun, macam tu. Okay, so ajarlah kita semua untuk ambil cakna juga tentang apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Sekejap, mata saya ni pandang kamera ke mana-mana. Okay. Tak apa, okey je. Boleh boleh je. Right, okay. Asalkan pada depan. Cakap pada depan dalam belakang. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, apa perkara yang penting kalau kita nak hidup sejahtera dalam sebuah komuniti? Dari syariat tadi kita jagalah kan. Tapi yang antara cabang-cabangnya yang nak disampaikan adalah jadilah seorang insan yang ada konsep dalam diri kita
nak jadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Seorang hakim lah dia pernah berkata, tiga perkara dia kata dia berkongsi, tapi saya ingat dua je. Dia kata apa? Dia kata kalau tidak boleh menyenangkan, jangan menyusahkan. Dia kata macam tu. Yang pertama, kalau tidak boleh menolong, sama juga lah. Kalau tidak boleh menolong, tak boleh menyenangkan, jangan menyusahkan. Kalau tak boleh berkata baik dengan lisan semua tu, jangan pula menyakiti. Menyakiti maksudnya dengan kata-kata kita menyakiti juga orang lain. Dan akhirnya kalau tidak boleh bagi manfaat, jangan bagi mudarat. Yang salah satu orang kata apa, ayat yang sedap jugalah. Kalau tak boleh bagi manfaat, jangan bagi mudarat. Jadi tapi siapakah mereka yang baik? Siapa yang mereka yang terpilih untuk jadi orang yang terbaik? Siapa? Orang-orang yang terbaik adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kena ada konsep dalam diri kita nak bagi manfaat untuk orang lain. Nak bagi manfaat untuk orang lain, kita kena push diri kita dulu lah. Kita kena jadikan diri kita ni berilmu, ada adab, ada akhlak. Kan kadang-kadang ada ilmu pun, tapi kalau tak ada adab dengan akhlak pun tak ada guna kan. Jadi kita kena jadi orang yang ada adabnya, ada akhlaknya dan ada juga ilmunya. Jadi kita akan bersikap, nampak je orang susah, tolong. Nampak je ada orang perlukan bantuan, kita tolong. Jadi kita ada nak bagi manfaat. Dia rasa macam, hari ni aku ada tanya diri kita, hari ni ada tak aku tolong orang? Hari ni ada tak aku bagi manfaat untuk orang lain? Kita tanya diri kita, muhasabah before tidur, hari ni ada tak tolong orang? Hari ni ada tak tolong bagi sedekah ke, ataupun berbual dengan jiran ke, tanya khabar, senyum ke, kan tolong mak ayah semua ni, tapi dengan masyarakat kita bagaimana? Okay, that's why penting ni kita, dalam kehidupan kita ni, kan kita kata non-Muslim ni dia sebab agama lain dia tak boleh masuk syurga semua tu. Sedangkan kita ni hidup berkomuniti, kita ada tanggungjawab peranan sebagai seorang pendakwah. Kita kena ada, kita lah sebagai seorang da'i, kita kena ajak orang. Tapi kalau da'i ni, contoh kita ni da'i ni yang patut kongsi ni, kita jenis bukan malu, kita jenis yang diri aku je. Aku ni hidup aku, orang lain tak ada. Aku ni nak fikir apa yang aku dapat, urusan hidup aku selesai, habis. Orang lain tak ada. Macam mana kita nak sharekan kebaikan? Macam mana kita nak kongsikan manfaat kepada orang lain? Jadi perkara tersebut mungkinlah kita rasa tak apa, sikit je, kecil je. Tapi sedangkan perkara tersebut besar dalam kehidupan kita sebagai satu jemaah. Okey, baik. Jangan selfish. Jadilah orang yang ada konsep untuk suka memberi manfaat kepada orang lain. Okey. Yang ketiga, apa dia? Yang ketiga adalah dalam kehidupan berkomuniti. Okay, tadi syariat kita bincangkan apa nak kait, saya nak kait dengan lidah. Okey, nak kait dengan lidah. Dalam hadis kata apa? Dalam hadis kata, kalaulah kamu sebab antara tanda-tanda ciri-ciri orang yang beriman, antara tandanya adalah dia menjaga lidah, menjaga lidahnya. Ataupun orang kata, hadis kata satu lagi tu, dia kata sebaik-baik kamu adalah orang, kalau contoh dia tak mampu nak berkata baik, tak mampu nak berkata perkara yang elok, maka lebih baik diam. Jadi jadilah orang yang ada pegang konsep ni. Kalau tak boleh nak cakap banyak, nak perkara baik, nak share perkara baik, lebih baik diam. Sebab apa? Sebab okey, bayangkan dalam komuniti yang sama, komuniti ke organisasi kan. Okey, Hakim, ada kawan siapa Hakim? Hakim siapa kawan Hakim, nama dia? Amar. Amar contoh. Hakim, Amar, satu lagi Zul lah. Bukan Zul Arifin ni, tapi Zul, okey? So, Zul, Hakim, Amar. So, contoh, ni pun boleh dikatakan komuniti lah. Kita fokus kecil dulu. Okey, bayangkan kenapa pentingnya tadi hadis tadi yang tentang lidah tersebut, mulut tu. Sebab bayangkan Hakim ni tengah-tengah buat kerja ni, tiba-tiba dia berbual dengan Amar tentang Zul. Okey, awal-awal baik. Tiba-tiba akhirnya kadang takut terlepas,
Dia cerita pula, oh Zul ni macam ni. Zul ni kalau buat kerja macam ni. Okey, sikit. Tiba-tiba Amar pun, lah kan, dia tambah lagi perisa apa yang patut ada dalam tu. Okey, supaya hangat lagi cerita tu. Okey, so bayangkan, okey, tu Hakim dengan Amar. Amar pula bila jumpa Zul, Zul, ni macam ni. Hakim macam ni. Nampak tak? Dia permulaannya nampak sikit, tapi tak jaga lidah. Tak rasa macam diperhatikan oleh Allah yang kita ni sedang berbicara tentang keburukan orang lain. Akhirnya benda tu akan merebak. Dan ingatlah siapa yang contohnya kita berbual dengan orang ni. Kita berbual dengan kawan kita tentang keburukan orang lain. Janganlah, yakinlah, bukan orang kata apa, janganlah terlampau yakin. Sebab apa? Sebab mungkin orang yang kita sedang bercerita tu, dia boleh ceritakan tentang keburukan kita pula pada orang lain. Kan? Jadi jadilah orang yang jaga lisan. Orang nak bercakap pasal kita tak apa, tapi jangan kita bercakap pasal orang lain. Jangan kita cerita tentang keburukan orang lain. Sebab perkara inilah yang boleh munculkan apa? Iri hati, hasad, dengki, Allahumma salli Muhammad. Macam-macam lagi penyakit hati yang akan ada pada diri kita kalau kita mula tidak menjaga bicara kita. Sebab apa? Syaitan sukalah macam ni sebagainya. Okay. That's why jagalah lisan. Kalau tak tahu apa nak kata perkara-perkara yang baik, hindarilah daripada perkataan-perkataan yang buruk. So ini berdasarkan apa? Syariat juga, kan? Hadis Al-Quran. Okay, hadis Al-Quran. Jadi subhanallah, belajarlah dan akhirnya mudah-mudahan perasan tak baru-baru ni kita tengok akhbar, news. Allahumma salli. Ada suami bantai isteri sampai meninggal. Sebab apa? Sebab mulutnya ataupun sebab apa yang dikatakannya. Kan? Apa yang dikatakannya mungkinlah melukakan hati si suami. Okey, mungkinlah betul. Tapi wallahu alam cerita yang sebenarnya tahu. Tapi semuanya berdasarkan apa? Berdasarkan lidah, berdasarkan mulut. Kan orang ni cakap ni. Akhirnya apa? Boleh mengundang kepada mudarat kepada diri sendiri. Contohnya ada berlaku kes pembunuhan, kan? Contohnya kawan dengki dengan ni, berlaku pembunuhan, berlaku orang kata apa, ada sihir menyihir. Contoh perempuan nak hidup komuniti yang baik, tapi ada macam ni. Sebab apa? Mungkin juga salah satunya antaranya kenapa berlaku begitu ada disebabkan oleh mulut, oleh lidah yang berbicara. Nampak lembut je lidah tu, tapi tajam. Apa yang setiap kali kita keluarkan tu, itulah yang akan ditimbang, diambil kira oleh malaikat. Dan juga kalau orang yang mendengarnya, kalau sakit hati, boleh ingat sampai bila-bila tu kan. Kan Hakim, betul tak? Betul. Jadi jaga-jagalah sebelum nak berbicara apa-apa pun, jaga-jaga. Dan that's why pentingnya untuk kita ada salah satu. Tadi lisan. Kait pula dengan yang next. Apa dia? Kena juga dalam kehidupan berkomuniti. Okey? Allahumma salli. Allah galakkan, Nabi galakkan. Apa dia? Galakkan apa? Galakkan untuk saling bermaafan. Saling bermaafan. Contohnya, maafkan kesalahan orang lain. Kan? Kadang-kadang kita ni tak maafkan kesalahan orang lain sampai kita pun rasa macam, dia ni buat macam ni kat aku, dia buat macam ni kat tu. Bila kita fikir apa yang orang lain buat kat kita akan jadi apa? Serabut. Kita akan sendiri pendam, fikir sampai diri kita yang sakit. Kan? Jadi jadilah orang yang maafkan kesalahan orang lain untuk kegembiraan diri kita sendiri. Kan? Untuk kegembiraan diri kita sendiri. Jadi subhanallah, adalah sikap saling memaafkan. Siapa yang mengalah, tidaklah semestinya dia kalah. Okey? Tetapi mengalah adalah untuk menjaga silaturahim, menjaga ukhuwah yang telah ada, yang telah maksudnya before this kan dah kenal. Jagalah perkara tersebut. Oh ya, apa tu? Ada buah jatuh. Ya Allah ya Tuhan. Takut saya ingat apa tu? Ya Allah ya Rabbi. Okey, nasib baik bukan buah durian. Okey. Okey. Saya teruskan, nanti saya transfer lah. Bangga sebenarnya. Okey. Minta maaf ya. Tak apa. Okey. Itu dia, saling bermaafan. Okey, apa tadi yang pertama? Jangan selfish. Lepas tu yang kedua,
Allahumma salli ala Muhammad, kena ada konsep untuk bagi manfaat untuk orang lain. Yang ketiga, jaga lidah. Yang keempat, kena ada saling bermaafan antara satu sama lain. Okey, bagaimana kita nak dapatkan daripada syariat ini juga untuk hidup kita secara komuniti, secara bermasyarakat ini terjaga. Orang kata apa, baguslah jemaah ni. Okey, kena juga ada toleransi dan fahaman antara satu sama lain yang baik. Maksudnya toleransi dan saling faham memahami. Okey, macam mana kita nak ada toleransi dan saling faham memahami ni? Kita kena kembali kepada good communication. Kita kena ada komunikasi yang baik. That's why Nabi nak buat keputusan dulu, Nabi buat apa? Nabi buat syura. Nabi buat syura. Nabi tanya sahabat, Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar, Nabi tanya Sayyidina Umar. Nabi tanya mereka ini untuk apa? Untuk akhirnya dapat keputusan. Keputusan yang orang kata apa, tidaklah macam Nabi sahaja buat keputusan. Tak. Maksudnya apa? Buat tanya pendapat. Tapi kalau akhirnya keputusan daripada pihak Nabi, itulah yang terbaik. Tapi yang paling penting, tanya pandangan orang lain. Sebab kawan-kawan kita pun berilmu. Kawan-kawan kita pun ada pandangannya masing-masing. Ada ilmunya masing-masing. Apa salahnya kumpulkan pandangan mereka dan kita cuba pilih yang terbaik untuk program ke, untuk apa-apa yang kita nak uruskan, kita cuba yang terbaik. Okey, jadi kita kena ada toleransi dan saling faham memahami. Kalau bergaduh, buat apa dulu? Kan dia kata postmortem. Tak puas hati, postmortem, bincang apa yang perlu diperbaiki. Jangan pula pendam itu sampailah tahun depan. Tak selesai-selesai masalah tersebut. Jadi kita kena ada postmortem, kita kena ada toleransi dan saling faham memahami ini dengan good communication. Macam mana meeting ke, ataupun dalam keluarga kan, kalau dalam masyarakat sendiri ada annual grand meeting ke, kan kita ada meeting-meeting tersebut untuk apa? Contohnya untuk masyarakat, bagaimana untuk memudahkan, kalau contohnya waktu raya ke, waktu puasa mungkin ada yang susah ke, kan waktu-waktu yang ditimpa bencana, macam mana nak bantu. So kita ada saluran-saluran ini, meeting, kumpul jemaah ini untuk apa? Berbincang. Untuk apa? Untuk memberikan kebaikan, bukan untuk diri sendiri tapi untuk seluruh masyarakat. Nampak tak kat situ pentingnya untuk ada perbincangan, ada antara good communication between satu organisasi tersebut. Okey. Baik, kalau kita berkait dengan keluarga. Okey. Macam ni, setiap orang ada perangai dia. Kan Kak Long macam ni, Kak Ngah macam ni, Kak Cik macam ni, Abang Long macam ni. Semua ada perangai dia, semua ada ilmu dia, semua ada pandangan dia. Kan? Pertama, contohlah baju raya. Kak Long kata merah lah tahun ni. Kak Long kata ungu dah tahun ni, tahun lepas dah merah. Kan macam-macam pandangan mereka. Tapi akhirnya apa? Akhirnya kena ada saling faham memahami. Bagaimana? Good communication. Good communication macam mana? Taklah semestinya baik macam tu je. Mungkin ada gaduh-gaduh, tapi dia ada communication juga. Kalau dia tak bercakap tu yang bahaya juga. Sebab dia pendam, sebab dia dalam hati je. Macam tu juga dengan ibu ayah. Kalau tak puas hati dengan anak-anak punya akhlak, cakap abang kena betulkan ni. Abang cuba banyakkan baca doa. Abang cuba tunjuk Allah SWT. Abang cuba buat perkara-perkara ni untuk mudahkan ini kan. Bila kita cakap macam tu, dia faham, selama ni aku salah, aku kena betulkan. Selama ni aku macam ni, kena betulkan. Macam tu juga contoh dalam keluarga sendiri susah sangat ni nak tegur anak-anak ni. Macam mana nak buat? Susah sangat tegur adik-adik ni waktu doa tu. Mak ayah waktu berdoa tu, doalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, anak aku yang pertama ni dia suka bangun lambat, ya Allah, bagilah dia ni jenis trajen, ya Allah, bangun awal kan. Ya Allah, anak yang kedua ni, ya Allah, dia suka sangat gaduh, ya Allah. Okey, kita sebut apa kesalahan mereka, bukan untuk malukan mereka, tapi untuk menyedarkan mereka, diorang ni salah rupanya. Diorang tahu salah. Tapi kita buat apa? Kita tambah apa yang perlu diimprovekan. Kita sebut apa yang perlu diimprovekan dalam kita doa tersebut. Mudah-mudahan waktu doa itulah makbul doa, dan nanti
Kak Long kata, betul lah tu Kak Ngah macam tu kan, semua tergelak for each other. Sedangkan perkara tersebut adalah nasihat secara sedar tak sedar, nasihat untuk anak-anak. Ini subhanallah. Ada sebarang soalan ke? Kalau nak tanya soalan boleh tanya. Nanti kita hakim lah, hakim orang yang ke tengah banyak. Okey, baik. Jadi subhanallah, kita lihat balik tajuk utama kita, syariat hidup berkomuniti. Okey, saya nak cerita. Okey, dalam hidup berkomuniti, kita ni baik macam mana pun, macam contoh Nabi Nabi baik, akhlak baik, semua baik. Bicaranya bagus dengan sahabat-sahabat, walaupun bahkan orang kafir pun dia baik bicaranya. Tapi walaupun Nabi baik macam tu, ada juga yang masih lagi iri hati, ada juga yang masih lagi dengki. Okey, tengok tuan-tuan puan, kita dah buat baik dah, kita dah jadi orang yang bagus, orang yang nak bagus dalam hidup berkomuniti. Tapi kenapalah ada orang tak puas hati ni, hantar ni, hantar tu, cakap belakang pasal kita, burukkan kita dalam masyarakat tersebut. Okey, tuan-tuan puan, antara caranya, ni yang dikongsikan oleh guru-guru dan para ulama kan, antara caranya yang pertama, apa dia? Banyakkan dalam komuniti tersebut untuk kita bersedekah. Okey, untuk kita menderma. Walaupun sebizi mana pun kita, tak mampu nak jumpa dengan orang, tapi sekurang-kurangnya sukakan diri kita untuk bersedekah, menderma. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, utamakan hak orang lain, utamakan orang lain. Contoh orang lain tu nak minta bantuan kita, kita utamakan dia. Sebab apa? Bila kita utamakan dia, dia akan ingat perkara tersebut. Dan insya-Allah daripada mulut dia akan sampai ke orang lain. Oh, dia ni baik, dia pernah tolong aku. So dia akan sampai tentang kebaikan apa yang telah dilakukan oleh diri kita. So dalam komuniti tersebut akan pandangan akan semakin bagus. Walaupun orang lain kata macam mana pun, tapi bila tindakan kita buat je apa yang telah disyariatkan, apa yang telah dikongsi, menderma, utamakan hak orang lain. Contohnya kau ada yang nak tumpang letak kereta depan rumah kita, tak ada masalah, boleh. Tak ada masalah, boleh. Tapi kita bagi tahulah daripada pukul ni sampai pukul ni, tak ada masalah. Maksudnya kita biarkan sahaja. Kalau dia nak buat apa, tapi kita kena tetapkan masa. Masa ni macam ni. Okey, kalau dia tak ikut apa yang telah kita tetapkan, tak ada masalah. Memang boleh je bergaduh kan. Tapi kita nak elakkan daripada bergaduh tersebut, adalah cara perbincangannya, adalah cara-cara yang lain yang lebih baik untuk diikuti. Alright, good. Alhamdulillah. Allahumma selamat. Menderma, utamakan hak orang lain. Dan yang ketiga, ni the last one ni mungkinlah perkara yang susah sikit nak buat. Apa dia? Sabar. Sabar. Orang lain nak buat kita, sabar. Tapi jangan biarkan kita buat kat orang lain macam tu. Nampak tak kat situ? Contohnya orang lain cakap belakang ni, cakap belakang pasal hakim. Tapi hakim jangan cakap pasal belakang pasal orang. Orang lain ni kutuk. Jangan hakim buat macam tu kat orang lain. Kan? Sama-sama sajalah. Bila orang lain buat kita benda yang buruk, jangan kita balas perkara yang sama. Yang nak balas semua, nak hukum semua adalah Allah. Serahkan semuanya pada Allah. Yang penting diri kita jangan buat perkara tersebut pada orang lain. Sebab apa? Kalau kita balas dengan kejahatan, ibaratnya macam samalah kita dengan orang tersebut. Na'udzubillah min zalik. Alhamdulillah. Banyak, saya rasa banyak kan. Alhamdulillah, mungkinlah dapatlah kongsi serba sedikit. Kalau banyak tu kita ambillah sikit-sikit pun tak apa. Jadi orang yang pemaaf, jadi orang yang ada good communication, be a good listener, okay? Be a good listener. Kita dalam community kadang-kadang semua orang nak bagi pandangan, tapi cuba kita jadi good listener juga. Jadi orang yang nak dengar. Sebab apa? Antara salah satu Allahumma selamat, punca sebab untuk berlaku pergaduhan ataupun berlakunya persengketaan macam tu, disebabkan apa? Disebabkan semua orang nak cakap dia ni ada hak, dia ni ada hak. Tapi kurangnya mereka yang nak mendengar dan nak menyelesaikan masalah. Semua nak hak dia jamin, hak dia ni tak. Sedangkan kita kena cuba latih. Jangan tunggu dulu, bincang dulu, dengar dulu apa yang semua nak dikatakan, baru kita come to conclusion, baru dapatkan conclusion untuk masalah tersebut.
Jadi subhanallah, be a good listener, be a good have a good communication between each other. Jadi seorang yang pemaaf, ada toleransi, ada saling faham memahami. Walaupun benda tu perlukan kesabaran, tapi didik diri kita, didik daripada dalam rumah. InsyaAllah anak-anak akan bawa perkara tersebut ke dalam satu jemaah, dalam masyarakat yang lebih besar. Dan Alhamdulillah, saya rasa dah sampai. Boleh kot kalau ada soalan ke yang nak ditanyakan. Kalau tak ada, saya sambung sikit lagi lah. Tak ada soalan lagi. Tak ada soalan lagi? Tak apa, saya boleh sambung je. Okey, kita sambung sikit lagi Mungkin sampai 855 boleh boleh. Alright, okey, Alhamdulillah. Saya minta izin dulu Tak apa. Baik, subhanallah, syariat hidup berkomuniti. Jadi kalau kita lihat dalam khutbah Nabi yang terakhir, pernah dengar kan khutbah Nabi yang terakhir? Yang mana kalau kita lihat, Masya Allah tuan-tuan dan puan, khutbah Nabi yang terakhir ini bukanlah setakat untuk individu, bahkan Nabi juga pesan untuk satu sama lain. Maksudnya macam mana? Saya kongsikan. Alright. Ucapan terakhir khutbah Nabi SAW, wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Nampak? Dia kata, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Okay? Jadi, kalau contoh anything about harta, almal, about property, kalau bukan hak kita, jangan ambil. Pulangkan kepada orang lain. Itu pun antara cara-cara dan hidup berkomuniti yang bagus. Okey, apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi lah. Okey, dan seterusnya. Okey, yang ni tentang wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas diri kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang dalam pasangan. Kalau contoh, ialah pasangan ni dia kena ada, orang kata apa, lelaki ni dia ada tanggungjawab sangat besar kan sebagai seorang suami. So dia kena jaga apa yang dia perlu bagi kepada isteri dia bagi. Isteri pun kena jagalah hak-hak suami. Jadi kalau isteri dah bagi, suami kena jaga. Jangan sampai ada yang tak bagi nafkah batin, ada yang tak bagi nafkah zahir. Yang ni perkara-perkara yang boleh menyebabkan perceraian. Dan akhirnya kalau dah ada anak, akan efek negatif kepada anak-anak. That's why kadang-kadang na'udzubillah min zalik lah, mudah-mudahan dijauhkan daripada kita semua, dijauhkan daripada perkara-perkara yang negatif ini. Okey, baik. Allahumma salli. Okey. Banyak lagi, antaranya adalah Allahumma salli. Saya tengok. Okey. Yang mana kalau kita lihat dipentingkan juga untuk diri kita saling memahami, okey, kan, menjaga hak sesama muslim. Menjaga hak sesama muslim. Jadi subhanallah, Nabi kata apa? Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama, tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Jadi Nabi kata apa? Kaya, harta, semua tak ada, orang tak ada pandang. Tapi yang semuanya sama. Dan bila kita pergi solat tarawih, kita pergi solat jemaah, orang yang sama je. Ni mungkin kerja biasa, ni kerja 10,000 sebulan, ni kerja 5,000 sebulan. So, biasa je. Semua sama. Yang bezanya adalah takwa dan juga amal soleh. Jadi, insya-Allah dengan tajuk kita pada malam ini, syariat hidup berkomuniti, mudah-mudahan apa yang dikongsikan bolehlah sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada semua yang mendengar. Kalau boleh sharekan lagi live pada malam ini. Dah habis live pun share je, sebab boleh ramai lagi yang mendengar dapat manfaat daripada perkongsian kita. Jadi insya-Allah saya serahkan semua kepada Hakim ya. Insya-Allah. Ya. Okay, terima kasih Ustazah. So baik. Yang kita dapat tadi. Alhamdulillah. So Ustazah pun nak kena ada perkara lain lagi sekejap lagi. So Hakim singkatkanlah banyak yang kita dapat tadi. Maksud syariah apa, kita dapat berkenaan kategori jiran-jiran apa jiran, lepas tu apa, kita kena saling maaf, jangan selfish, manfaat kita kena ada, lepas tu lidah kena jaga, dan sebagainya. So
ini berakhiran untuk mana kuliah awal kita pada malam ini. InsyaAllah Ustazah boleh tak kalau kita baca doa sikit lah untuk penutup malam kita ni. Ustazah mute. Ustazah mute. Okay, thank Okay. you Niaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana اللهم إنا نسألك العافية والتقى والعفاف والغنى واليقين في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Yang baik datang daripada Allah, semuanya yang buruk saya minta maaf dalam kereta je malam ni. Datang daripada kesilapan diri saya sendiri. Mudah-mudahan dapat diamalkan apa yang saya kongsikan. InsyaAllah ada rezeki lagi kita berjumpa lagi di lain hari. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, baik. So saya tutup di sinilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh tak ada masalah pun tapi sorry tau. Okay, terima kasih juga. Assalamualaikum. Okay, insyaAllah. yang telah berlaku pada hari Jumaat dan juga bakal berlaku pada hari Jumaat. Antaranya Nabi Adam AS dicipta pada hari Jumaat. Yang kedua, hari kiamat bakal berlaku hanya pada hari Jumaat. So apa kata sambil-sambil kita nak berwakaf, nak buat baik, kita pilihlah hari Jumaat. InsyaAllah pasti pahalanya berganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni Dr. T nak kongsikan dengan anda kelebihan berwakaf atau bersedekah pada hari Jumaat. Yang pertama sekali, hari Jumaat ni dikenali sebagai